Seorang kanak-kanak meminta air untuk diminum. Setelah diberi minum air, kanak-kanak itu didapati tidak sedarkan diri. Dia kemudian dikejarkan ke unit kecemasan di sebuah hospital besar di ibu kota. Doktor mengesahkan yang si kecil itu sudah lagi tidak bernyawa. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada malam kejadian, kanak-kanak perempuan itu bersama ibu kandungnya menginap di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Mereka menginap bersama 3 lagi yang lain, iaitu kekasih kepada ibunya merupakan seorang duda bersama 2 orang anak kepada duda tersebut. Pada malam itu, si kecil itu sedang tidur dengan nyenyaknya. Si kecil kemudian bangun dari tidur dan tiba-tiba menangis. Dia mula mencari ibunya dan sempat menyebut, "Nak, mak," kepada kekasih ibunya itu. Ketika si kecil itu bangun dari tidur, ibunya tiada di sampingnya. Ini kerana ibunya bekerja malam, iaitu sebagai pelacur di Coket. Si kecil itu tadi mula menangis berulang kali, dipercayai kerana kelaparan. Mendengar tangisan si kecil itu yang tidak berhenti, kekasih ibunya yang dianggap seperti bapanya sendiri pergi keluar mencari makanan. Tidak lama kemudian, kekasih si ibu pulang semula ke bilik hotel membawa makanan. Di sinilah segala-galanya bermula. Setelah pulang dari membeli makanan, kekasih si ibu kemudian ingin menyuap makanan kepada kanak-kanak perempuan itu. Namun, si kecil itu tidak mahu makan. Berkemungkinan, si kecil itu ingin ibunya sendiri yang suapkan. Kekasih si ibu mula berang dengan tindakan si kecil itu yang hanya bising menangis dan tidak mahu makan. Si duda itu mula bertindak ganas. Dia kemudian memukul dan menampar kedua-dua pipi anak kecil itu beberapa kali. Kekasih si ibu kemudian memegang bahu kanak-kanak itu dan kemudian bertindak menumbuk di bahagian perut dan dada si kecil itu. Masih tidak puas hati dengan tindakan ganas yang dilakukannya, si duda itu kemudian bertindak di luar kawalan. Dia mengambil bantal dan kemudian menutup muka anak kecil itu. Tindakan yang dilakukannya mula menampakkan hasil. Si kecil itu kemudian berhenti dari menangis. Tidak lama kemudian, si kecil itu tiba-tiba bersuara. Dengan suara yang perlahan, dia menyebut, "Nak air." Anak kandung kepada si duda yang turut berada di dalam bilik hotel itu kemudian memberikan air kepada kanak-kanak malang itu untuk diminum. Tidak lama selepas itu, si kecil itu tiba-tiba tidak sedarkan diri. Kerana cemas akan situasi itu, kekasih si ibu kemudian mendukung anak kecil itu dan berlari keluar dari bilik hotel berkenaan. Si duda kemudian mengarahkan penyambut tetamu di kaunter hotel tersebut supaya membuka pintu masuk di tingkat bawah sambil berkata, "Cepat-cepat buka, anak saya sakit." Setibanya di Hospital Kuala Lumpur HKL, si kecil itu terus dibawa ke unit kecemasan hospital berkenaan. Ketika pemeriksaan kesihatan dibuat oleh doktor, si kecil itu disahkan telah meninggal dunia. Doktor kemudian membuat laporan polis mengenai kematian kanak-kanak perempuan itu. Kekasih si ibu kemudian pulang semula ke hotel dan sempat memberitahu kepada penyambut tetamu di kaunter hotel, "Anak saya dah meninggal dunia." Setelah bedah siasat dilakukan, doktor pakar patologi forensik mengesahkan kanak-kanak perempuan itu meninggal dunia kerana kecederaan dalam abdomen akibat trauma tumpul. Pukulan berat di bahagian perut menyebabkan kecederaan pada hati. Mangsa dipercayai telah ditumbuk dengan kuat berulang kali di bahagian abdomen dan ini secara semula jadinya boleh menyebabkan mangsa meninggal dunia. Si duda iaitu suspek kemudian ditahan pihak polis untuk membantu siasatan. Suspek yang bernama Aziz Mat Shah, 22 tahun, merupakan seorang penganggur, dituduh membunuh seorang kanak-kanak perempuan bernama Nik Zarina Abdullah, 3 tahun, pada 1 Mei 2001 dalam sebuah bilik hotel di Drop-In Lodge City Centre di Jalan Tun H. Hesley, Kuala Lumpur antara jam 10 malam dan 11.40 malam. Aziz Mat Shah didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan niat dan boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Ketika perbicaraan di Mahkamah Tinggi, tertuduh mengaku ada memukul si mati. Perbuatan tertuduh itu disokong kuat oleh kedua-dua anak tertuduh yang turut berada di dalam bilik hotel berkenaan ketika kejadian menyayat hati itu berlaku. Keterangan dari kedua-dua anak tertuduh itu diterima pihak mahkamah. Tiada keraguan bahawa tertuduh memukul mangsa dengan kuat. Tiada keraguan bahawa tertuduh menampar mangsa berulang kali.
tiada keraguan bahawa tertuduh menggunakan bantal menekuk muka mangsa. Dalam membuktikan adanya pembunuhan berlaku dalam kes dera sebegini, 4 perkara perlu dibuktikan. Yang pertama, adanya kecederaan. Kedua, sebab kecederaan itu perlu dibuktikan. Ketiga, adanya niat untuk mencederakan. Dan akhir sekali, cara penderaan akan menyebabkan kematian. Merujuk kepada kes Virsa Singh versus State of Punjab. Niat membunuh pernah dibuktikan berlaku sebelum ini semasa suspek bertindak menghempas budak berusia 4 tahun ke atas tanah hingga dia mengalami kecederaan otak, merujuk kepada kes Sarabjit Singh versus State of Uttar Pradesh. Kesalahan membunuh sama ada pesalah berniat untuk menyebabkan kematian atau tidak, dan sama ada pesalah mempunyai pengetahuan subjektif tentang akibatnya atau tidak, merujuk kepada kes Mahkamah Agung Rajwan Singh. Bagi menentukan sama ada kesan kecederaan kerana dipukul itu boleh menyebabkan kematian, keterangan dari segi perubatan adalah diperlukan, merujuk kepada Raja Azlan Shah dalam kes Tam Kai Yao lawan pendakwa raya. Bukti adalah jelas menunjukkan tindakan Aziz Mak Shah memukul Nik Zarina dengan kuat berulang kali di bahagian dada adalah punca mangsa meninggal dunia. Didapati pukulan yang dilakukan oleh suspek adalah sengaja dan keberangkalian kematian adalah tinggi. Kecederaan itu cukup dalam keadaan biasa untuk menyebabkan kematian. Pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes mereka melampaui keraguan yang munasabah. Tertuduh bersalah membunuh mangsa di bawah Seksyen 300-C Kanun Keseksaan. Oleh itu, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dengan ini memutuskan Aziz Mak Shah bersalah membunuh Nik Zarina dan tertuduh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Kes ini tidak hanya berhenti di sini. Kes kemudian dibawa ke Mahkamah Rayuan Putrajaya. Apakah keputusan Mahkamah Rayuan? Adakah Aziz Mak Shah dilepaskan dari tuduhan membunuh? Peguam bela tertuduh berhujah bahawa tertuduh tidak berniat membunuh si mati dan tertuduh hanya mahu mangsa berhenti menangis. Peguam bela mengatakan tidak ada bukti bahawa tertuduh berniat membunuh mangsa kerana tertuduh bertindak menghantar mangsa ke hospital selepas menyedari mangsa tidak sedarkan diri. Pihak pendakwaan kemudian membidas hujahan peguam bela. Pihak pendakwa berhujah tertuduh telah berulang-ulang menampar dan menumbuk mangsa di dada dan di perut. Tertuduh kemudian menutup muka mangsa dengan bantal supaya mangsa berhenti menangis. Tindakan tertuduh memberi minum dan menghantar mangsa ke hospital tidak boleh dianggap sebagai tidak berniat membunuh. Pihak pendakwa menambah, mangsa sedang tidur dan dalam keadaan sihat ketika ibunya keluar bekerja dan meninggalkannya dalam jagaan tertuduh dan 2 anak tertuduh di dalam bilik hotel berkenaan. Bukti dari doktor pakar patologi juga mengesahkan bahawa mangsa sudah tidak lagi bernafas ketika dibawa ke hospital dan kecederaan di badan mangsa adalah disebabkan benda tumpul. Peguam bela pula berhujah bahawa tertuduh telah menutup muka mangsa dengan bantal hanya supaya mangsa berhenti menangis. Salah seorang dari 3 panel Hakim Mahkamah Rayuan pula mengatakan tertuduh berusia 22 tahun pada ketika itu dan dia sepatutnya tahu bahawa menutup muka dengan bantal bukan cara untuk menghentikan seseorang kanak-kanak dari menangis. Setelah meneliti hujahan dari kedua-dua belah pihak pendakwaan dan pihak pembelaan, 3 panel Hakim Mahkamah Rayuan sebelah suara menolak rayuan tertuduh terhadap keputusan Mahkamah Tinggi itu. Hakim Mahkamah Rayuan dalam keputusannya berkata terdapat banyak bukti bahawa tindakan tertuduh itu dianggap membunuh di bawah Seksyen 300 Kanun Keseksaan. Pada Oktober 2009, hukuman gantung sampai mati terhadap Aziz Mak Shah dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan Putrajaya. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Aziz Mak Shah 4 MLJ 127 Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur.